Okey. Ready ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Syed Ibrahim Said Nur, Ahli Parlimen Ledang. Bersama-sama dengan saya di sebelah kanan saya ialah Ahli Parlimen Batu Pahat, Ahli Parlimen Kota Melaka, Ahli Parlimen Bukit Bendera, Ahli Parlimen Bangi dan juga Ahli Parlimen Rasah. Kami pada hari ini, petang ini mengadakan sidang media ini lanjutan daripada apa yang berlaku di dalam sidang Dewan Rakyat tengah hari tadi, iaitu berkenaan dengan kekecohan yang telah timbul apabila Ahli Parlimen Kota Baru bangun dan membuat bantahan terhadap dokumen RUU, khususnya dua RUU, iaitu berkenaan dengan pertama RUU untuk pinda kanun tata cara jenayah dan yang kedua adalah untuk pinda kanun keseksaan. Beliau telah bangkit dan menyuarakan bantahan kerana pada pendapat beliau dokumen ini tidak mempunyai terjemahan dalam bahasa Malaysia. Dan apabila dilihat, memang dalam dokumen ini tidak ada terjemahan dalam bahasa Malaysia, hanya dalam bahasa Inggeris. Dan beliau telah dakwa bahawa perkara ini tidak menggambarkan bahawa sebagai sebuah kerajaan madani yang mengangkat bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dan beliau telah mengatakan bahawa ini tidak seharusnya berlaku dalam keadaan di mana kita nak lihat dan kita bincang di Dewan Rakyat. Jadi bagi apa yang telah berlaku itu, kita pun telah mendengar, telah pun dipengerusikan oleh timbalan yang dipertua yang memetik bahawa perlembagaan kita memang meletakkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan sewajarnya itulah yang diangkat. Namun dalam konteks ini, perkara ini tidak menjadi satu perkara yang dibawa dalam sidang Dewan Rakyat sebagai satu perkara pokok, perkara asas, tapi dia percaya bahawa itu perlu dilakukan pada masa akan datang. Yang kita nak sebutkan pada petang ini sebenarnya adalah apa yang berlaku ini sebenarnya sudah pun kertas RUU ini sebenarnya telah pun dibawa dalam sidang yang lepas dalam dokumen yang asal, iaitu dokumen dalam bahasa Inggeris yang pada ketika itu dibawa sendiri oleh bukan dibawa sendiri oleh Kota Baru, tapi Kota Baru ada dalam pentadbiran kerajaan pada masa itu. Yang bawanya adalah timbalan menteri pada masa itu, iaitu iaitu Masjid Tanah. Ya. Jadi saya minta rakan-rakan yang lain juga untuk huraikan, tetapi kita percaya bahawa ini adalah satu cara agenda jahat sebenarnya untuk menampakkan keburukan pada kerajaan ini dan kepada pentadbiran ini kerana membawa satu dokumen yang tidak mengandungi terjemahan kepada bahasa Malaysia. Jadi saya minta rakan saya Bangi untuk huraikan tentang berkenaan dengan RUU ini. Silakan. Terima kasih YB Ledang. Jadi tadi sebenarnya seperti yang kita telah saksikan, kita melihat bahawa satu bantahan telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Baru yang saya hormat sebagai seorang peguam yang lebih senior daripada saya. Tetapi apabila bantahan itu dibangkitkan sejurus sahaja keluar daripada mulut dia, saya tahu itu adalah satu perkara yang sebenarnya sia-sia. Sebab sepatutnya kita tahu bahawa apabila kita bercakap tentang kanun keseksaan dan juga kanun acara jenayah atau tata cara jenayah ini, Criminal Procedure Code, authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris. Sebab itu pindaan akan dibuat pada bahasa Inggeris kerana itulah yang rasmi. Apa-apa terjemahan kepada kanun keseksaan, kepada kanun CPC ini adalah terjemahan yang dibuat oleh publisher-publisher dan bukannya rasmi. Jadi sebab itu pindaan sekarang ini dibawa ke atas teks bahasa Inggeris dan sebelum ini juga telah dibawa oleh YB Masjid Tanah yang juga seorang peguam dalam bahasa Inggeris. Jadi apabila YB Kota Baru mengatakan bahawa, dan saya quote, "Saya tidak jangka kerajaan madani ini ingin mengubah dasar. Bahasa rasminya bukan lagi bahasa Malaysia. Saya tidak jangka begitu. Saya tidak membayangkan begitu kerana PMX kita adalah
pejuang bahasa Melayu yang tersohor dalam seantero dunia ini. Jadi ini membangkitkan satu sangkaan bahawa kononnya dalam kerajaan Madani ini terdapatnya satu perubahan dasar, a change in policy, yang mana kita sekarang tidak menjunjung bahasa Melayu. Ini saya rasa amat tidak wajar untuk dikatakan, lebih lagi dalam Dewan yang mulia ini, Dewan yang mulia, Dewan Rakyat. Sebab kita tahu bahawa dasar kita memang sama, iaitu kita angkat perkara 152, iaitu berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi tidak ada isu di situ, ianya adalah satu perkara yang dibangkitkan hanya pada saya untuk menimbulkan polemik dan mungkin untuk dijadikan konten dalam TikTok. Jadi saya nak tekankan dekat sini bahawa tidak ada perubahan dasar, tidak ada pertukaran tentang apa yang dilakukan. Ini adalah kesinambungan dengan apa yang telah dibuat sebelum ini, dan saya rasa YB Kota Baru tidak wajar untuk mengatakan sebegitu, apatah lagi kerana beliau adalah seorang peguam yang senior yang sepatutnya tahu tentang perkara ini. Itu saja untuk daripada saya. Salam sejahtera, saya Adi Pali Merasa. Ini saya nak sebut 2 poin lah. Yang pertama, yang YB Kota Baru sebutkan pagi tadi berkenaan dengan pindaan terhadap kanun keseksaan. DR 52023. Saya nak sebutkan ini, DR 5 tersebut, dia adalah versi yang 100%-nya sama dengan versi DR 33 tahun 2022 yang telah dibentangkan dan diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 3 Oktober 2022, iaitu pada hari pertama persidangan pada yang lepaslah 3 Oktober, sebelum Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Kenapa dibawa kembali? Sebab tak sempat diluluskan di Dewan Negara. Itu saja. Jadi bagi saya, apa-apa tuduhan ataupun bayangan yang cuba diberikan oleh Yang Berhormat Kota Baru tersebut adalah sesuatu yang cuba direka untuk supaya nampak buruk terhadap kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Yang kedua saya nak sebutkan, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kota Baru pada pagi tadi, sebenarnya saya sendiri, saya nak sebut ni, Ahli Parlimen Pakatan Harapan dari DAP, saya sendiri pernah 2 kali sebutkan kenapa tak gunakan versi bahasa Melayu. Waktu tu Yang Berhormat Kota Baru jadi menteri, senyap saja waktu tu. Bila dia jadi pembangkang, dia kecoh. Saya pernah sebut on the record dalam Hansard Parlimen. Sekali itu pada 1 Ogos, saya sebut tarikh, 1 Ogos 2022, ketika saya membahaskan Akta Fama di bawah Kementerian Pertanian ketika itu. Saya sebut, dan yang mengurusikan mesyuarat ketika itu juga Datuk Timbalan Speaker kita. Waktu tu tak Timbalan Speaker lah, hanya mengurusikan mesyuarat. Dan beliau bersetuju dengan saya. Boleh cari Hansard. Yang kedua, saya pernah sebut juga kenapa masih gunakan versi bahasa Inggeris ketika saya membahaskan satu IUU daripada KPDN HEP ketika itu. Jadi 2 kali saya pernah sebutkan dalam Hansard Parlimen. Jadi tak payah Kota Baru nak jadi hero. Benda ni dah lama dah saya sebutkan. Kalau nak kata jadi hero, saya lebih hero dari dia. Tapi kita ikut undang-undang lah. Ini akta lama. Akta tu dah ada sebelum Akta Bahasa Kebangsaan ada. Itu penjelasan dari AGC. Waktu saya timbulkan masalah ni, saya adalah ahli parlimen penggal pertama. Tak apalah orang baru, kita tanya. Bila dijawab, kita terima. Tapi Yang Berhormat Kota Baru dah berapa penggal duduk dalam parlimen. Masih nak cuba timbulkan polemik yang mempunyai motif tertentu. Jadi saya minta lah, tolonglah pembangkang. Jadi pembangkang yang konstruktif. Waktu dekat kerajaan dia tak nampak ada isu bahasa ni. Ini DR 52023 sebiji. 100%, 100% sama dengan DR 33 2022. Jadi apa lagi helah dia yang cuba menegakkan benang basah bagi saya. Okey, itu saja. Saya tambah sikit.
Saya ahli parlimen bagi kawasan Kota Melaka. Apa tindakan yang dilakukan oleh Kota Baru pada pagi ini, kita boleh simpulkan sebagai itu adalah motif politik dia. Di mana dia nak gambarkan kononnya kerajaan kini tidak mempertahankan bahasa kebangsaan. Itu motif politik mereka untuk menghadapi pilihan raya negeri, 6 negeri yang akan datang ini. Jadi sini kita nak beri nasihat kepada Kota Baru supaya menjadi seorang ahli parlimen pembangkang, tetapi jangan sebarang bangkang. Jangan kerana nak bangkang, semua you bangkang. Jadi seorang Perikatan Nasional, ya, Perikatan Nasional khususnya PAS dengan Bersatu. Biar jadilah pembangkang yang bertanggungjawab. Jangan mainkan isu perkauman, isu bahasa untuk mendapat sokongan. Jangan gunakan publicity murahan sedemikian. Tindakan mereka ini adalah amat tidak bertanggungjawab, boleh mempecah belahkan negara kita. Mereka amat tidak bertanggungjawab. Daripada ulasan daripada rakan-rakan saya sudah jelas menunjukkan waktu mereka jadi kerajaan, mereka bentangkan benda yang sama. Hari ini pula mereka bantah. Apabila Timbalan Menteri Tuan Ram Kapal bongkarkan muka sebenar mereka, apa yang dijawab oleh Kota Baru, dia kata, oh, dulu kita jadi pembangkang, kita dah berbangkang. Artinya, dia waktu itu dia adalah menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa dia tidak bangkit pada ketika itu, tetapi bangkit sekarang baru nak bangkit? Ini jelas menunjukkan. Ya, kita waktu itu kita pembangkang tidak bangkang seperti dia ialah sebab kita Pakatan Harapan pada waktu itu adalah pembangkang yang bertanggungjawab. Kita tidak akan menggunakan, memperdayakan isu agama, kaum untuk dapat sokongan seperti mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Kota Baru pagi ini jelas menunjukkan kepada kita, itulah tipu hela ataupun fitnah yang selalu mereka gunakan dalam kempen mereka untuk mendapat sokongan daripada orang awam. Jadi kita nak supaya orang awam boleh lihat muka sebenar PAS dan Bersatu, Perikatan Nasional. Ya, cuba nak mengapi-apikan dengan melontarkan kenyataan yang palsu dalam parlimen. Ya, sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.